Bagi saya kerajaan sangat lemah, sangat-sangat lemah. Ini yang membimbangkan kita. Walaupun istilahnya nama kerajaan Islam, Melayu Islam, tapi saya tidak terpedaya dengan kerajaan gelaran begitu. Bagi saya konten itu penting. Apa konten di dalam itu lebih utama. Dalam hari ini, ability hari ini, NGO kena bangun, individu kena bangun. Orang politik kita dah tak boleh harap sebab selagi sistem demokrasi yang ada hari ini diamalkan yang berdasarkan pada demokrasi Westminster, selagi itu Islam tidak akan dapat diabsahkan. Sebab apa? Semua undang-undang kena pergi tanya non-Muslim. Kita nak buat undang-undang pun, amendment, kita akan masuk parlimen. Dalam parlimen kita tahu Hindu, ada Kristian, ada Bahai, ada macam-macam. Macam mana kita nak absahkan Islam? Kita terpaksa tanya orang ni, kan? Jadi mustahil dia akan setuju. Jadi bagi saya sistem pemerintahan negara ini kena ada sedikit rombakan untuk memastikan bahawa Islam tidak lagi dicabar sebagaimana yang berlaku sebelum-sebelum ini dan juga yang akan datang. Keputusan yang dibuat itu mengatakan bahawa skala yang dibuat oleh KDN yang menghalang daripada penggunaan kalimah Allah oleh pihak Kristian itu adalah tidak boleh dipakai ataupun skala itu tidak valid lah. Jadi atas dasar itu maknanya orang Kristian boleh pakai kalimah Allah ini. Jadi itu yang timbul dalam keputusan baru-baru ini. Kita merasa tidak selesa atas dua perkara lah. Yang pertama, dia tidak mengambil presiden kes yang saya katakan tadi pada 2011, 2012 macam itu, apabila Mahkamah Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan. Satu. Yang kedua, kita rasa dengan penghakiman ini akan menyebabkan banyak salah laku ataupun salah guna terhadap kalimah Allah secara spesifik, dan tiga lagi kalimah yang lain iaitu solat, Baitullah dan kiblat. Jadi kita rasa akan berlaku salah guna perkara itu. Saya harap ini tidak ada kena-mengena dengan politik lah. Bagi kita tahu pilihan raya dah dekat, dia selalunya macam itulah di negara kita. Bila pilihan raya dah dekat, ada je statement-statement kontroversial. Yang malangnya yang kontroversial itu selalunya melibatkan ataupun mengesani orang Melayu dan juga agama Islam. Selalu macam itu. Jadi saya harap itu tidak menjadi faktor. Yang kedua, walaupun mereka ini tak bersultan dan sebagainya, oleh kerana sebab kita kena tengok isu kalimah ni beyond the law itself, beyond the penghakiman itself, tapi melihat dalam konteks sosial, bukan setakat kata jurisprudence saja ataupun undang-undang saja. Dari segi sosialnya, bagi saya ini akan melahirkan satu suasana yang tegang di kalangan umat Islam dan juga bukan Islam. Jadi kadang-kadang undang-undang ni kena lihat dalam perspektif itu. Sebagaimana yang berlaku dulu ketika 2012 dia buat kalimah Allah itu, penghakiman itu mengambil kira ketika itu beberapa ribu umat Islam sedang membuat demonstrasi di luar mahkamah. Jadi kalau ada misalnya, saya difahamkan ada yang mengatakan bahawa benda ini tidak akan menimbulkan huru-hara, kekacauan dan sebagainya, tetapi sejarah itu menunjukkan memang perkara ini akan menimbulkan huru-hara dan ketegangan antara kaum. Jadi kita kena tengok ini beyond the narrative or the law itself, but look into the social perspective. Itu bagi saya sangat penting. Saya rasa ada unsur-unsur untuk mengurangkan keabsahan agama Islam di negara ini, dan perkara ini bukan berlaku begitu saja tetapi dihasil perancangan puluhan tahun. Bagaimana
golongan-golongan ini cuba untuk menginterpretasi dan membuat pindaan pada undang-undang negara kita supaya negara ini tidak lagi meletakkan Islam itu sebagai agama yang utama untuk orang Islam, tetapi sebaliknya menyamakan agama kita ni dengan agama-agama yang lain. Jadi ini yang mereka cuba buat, dan benda itu bukan satu yang rahsia, tetapi mereka ada manual yang telah dikeluarkan yang dibuat oleh Bar Council 10 tahun yang lepas. Bagaimana strategi mereka untuk melonggarkan mana-mana undang-undang dalam negara kita ini supaya macam saya katakan tadi, agama Islam tidak jadi satu agama yang fundamental dan menjadi dasar pada segala-galanya dalam negara ini. So itu ada, semua orang tahu, especially pengamal undang-undang, dan buku itu, manual itu dah disebar terutama pada lawyer. Jadi kita ada benda itu, bukan kita tidak ada, kita tahu. Jadi balik pada isu ini, mereka akan menggunakan pelbagai hujah, termasuklah hujah human rights. Ini kita tahu apabila isu ini dibawa kepada peringkat international di Geneva sana, United Nations, menggunakan human rights ini, di mana mereka kata golongan minoriti tidak dapat kebebasan untuk mengamalkan agama mereka. Cuma saya nak persoalkan, kalau mereka kata mereka tidak ada kebebasan, saya nak tanya, orang Islam ada tak kebebasan nak mengamalkan agama Islam? Sebenarnya tak ada. Kalau ikut Islam, curi, potong tangan, berzina, kena rejam. Hududlah. Sekarang ni boleh buat ke? Tak boleh buat di negara kita. Jadi kalau kata tidak ada kebebasan, umat Islam pun tak bebas. Kan? Saya sebagai umat Islam, saya nak undang-undang Islam dibuat di Malaysia ni, tapi kita tak bebas. Jadi kalau mereka berhujah human rights, kita pun boleh berhujah, kita pun tak bebas. Macam kes Murtad, kes Iki Putra dan sebagainya, kes Rusliza, dan pelbagai kes-kes yang ada lagi, kes Lina Joy dahulu, macam kes kalimah Allah. Dan itu hak kita, dan memang tak boleh dipakai sebarangan dan sebagainya, tetapi kita ditekan. Jadi sebenarnya siapa yang didiskriminasi, siapa yang tidak ada hak? Adakah orang non-Muslim atau orang Muslim? Bagi saya, orang Muslim yang dipinggirkan, yang ditekan, yang tidak ada berikan kebebasan. Kan? Sekarang ni kalau dulu kita kata sebelum sembahyang subuh atau apa-apa azan ada bacaan Quran, sekarang dah tak boleh dah. Ada setengah negeri dianggap sebagai bising, mengganggu dan sebagainya. Kita negara Islam, tapi kita tak boleh nak buat benda itu. Jadi yes, walaupun itu bukan yang wajib, itu hanya sebagai addition, tapi sebagai umat Islam kita sepatutnya tidak boleh biarkan arak ni diminum oleh orang Islam, tapi tak. Bagaimana pub banyak-banyak orang Islam, 80% semua orang Islam dan sebagainya yang sukar untuk ada dihukum. Kita akan di-challenge kalau nak hukum. Dulu kes Kartika dulu kan, dia mengaku dia minum arak dan dia sanggup disebat dan sebagainya, tak jadi juga. Jadi siapa yang sebenarnya yang tidak ada kebebasan? Sebenarnya orang Islam. Jadi macam mana orang masuk rumah kita kata iman orang tu kurang, masuk hak kita ni, macam-macam masuk kalimah Allah dan masuk interfere dalam agama kita. Ini bukan masalah nipis tebal iman, tidak, tetapi kita kata you dah mengacau, intrusion into our religion. Yang dia orang tahu sangat benda itu, sengaja nak dia buat. Ini persoalan yang banyak orang persoalkan. Jadi hujah mengatakan dulu zaman-zaman beribu tahun dah pakai, itu tidak ada abuse, tapi ini jelas abuse yang cuba nak dia orang buat, dan benda itu sudah pun terjadi. Umpama di Indonesia, gereja dia tahu sebagai Baitullah dan sebagainya. Jadi dia dalam Islam ni, ini saya selalu dah beribu kali ulang, dalam Islam ini ada amal ma'ruf, ada nahi munkar. Amal ma'ruf itu kita berdakwah. Nahi munkar ialah kita menutup mana-mana lubang yang akan menyebabkan berlakunya kemungkaran, walaupun tak berlaku lagi, tetapi itu yang harus kita jaga kan. Jadi bukan masalah nipis atau tebal, ini masalah kita nak menjaga agama kita, hifzuddin itu kan, dan supaya tidak diganggu gugat oleh pihak lain. Setakat hari ini Sultan Johor telah keluarkan statement, dan dipaham Mufti pun dah keluar statement. Sebenarnya apa-apa statement daripada raja-raja ini sangat signifikan, sebab mereka adalah ketua agama di negeri. Apa-apa penggunaan yang melibatkan agama akan melibatkan kuasa mereka, dan
sudah tentu apa-apa amendment nak dibuat dan sebagainya dalam akta di peringkat negeri, even di peringkat persekutuan pun akan melibatkan Jabatan Agung dan juga Majlis Raja-Raja. Kita semua tahu bahawa raja ini dia tidak ada siding mana-mana parti. Dia membawa satu pandangan yang untuk semua orang dan mengambil kira semua faktor dari segi pelbagai agama, kepelbagaian bangsa, dari segi kesejahteraan rakyat. Jadi saya rasa itu adalah satu kenyataan yang akan memberi impak kepada negeri-negeri yang lain untuk sultan-sultan di negeri membuat kenyataan yang sama, dan itulah yang kita harapkan nanti, ya. Sebab itu kita maknanya sentiasa menyarankan ada penyelarasan di semua negeri-negeri ini walaupun mereka tidak ada sultan, sebab kita tak mahu nanti ada double standard. Ada negeri yang mengikut arahan sultan, ada negeri yang tidak, macam sekarang kan, bila kerajaan keluar statement tak boleh solat jemaah, itu hanya terpakai dalam wilayah persekutuan, tetapi negeri macam Selangor, Pahang dan sebagainya tak terpakai. Jadi itu yang saya rasa kelemahan yang ada dalam sistem kita hari inilah yang harus kita lihat balik, supaya penyelarasan itu berlaku, terutama yang melibatkan tentang agama Islam itu sendirilah. Bagi saya kerajaan sangat lemah, sangat-sangat lemah, dan ini yang membimbangkan kita. Walaupun istilahnya nama kerajaan Islam, Melayu Islam, tapi saya tidak terpedaya dengan gelaran begitu. Bagi saya konten itu penting. Apa konten di dalam itu lebih utama. Kalau nama dia Ahmad ke nama Muhammad ke tapi tak sembahyang, apa maknanya? Ya, kau still Muslim, kita tak kata dia kafir, tapi himmah sebagai seorang Muslim itu dah tidak ada. Samalah negara kita. Jadi ini semua bagi saya disebabkan ada faktor politik. Hari ini negara kita ini semua sekali melibatkan politik. Agama pun akan melibatkan politik. Bagi saya simple aja, disebabkan oleh nak undi daripada golongan non-Muslim, kita terpaksa kompromis dalam banyak benda. Walhal memang saya tak nafikan pada menteri orang Melayu, menteri-menteri majoriti 80% orang Melayu, menteri agama orang Melayu, sultan Melayu. Pelik sangat bagi saya kita tidak mampu untuk bertegas dalam konteks yang sangat clear. Kalau benda itu sama-sama saya faham, tetapi jenis halal haram, jenis kalimah Allah macam ini sangat clear, tapi seolah-olah macam government cuba untuk entertain sebelah sana non-Muslim sehingga kadang-kadang mencairkan agama kita. Jadi bagi saya kerajaan hari ini kena lebih tegas, dan saya harap janganlah elemen politik ini menjadi faktor. Sebab itu bagi saya dalam hari ini, ability hari ini, NGO kena bangun, individu kena bangun. Orang politik kita dah tak boleh harap, sebab selagi sistem demokrasi yang ada hari ini diamalkan yang berdasarkan pada demokrasi Westminster, selagi itu Islam tidak akan dapat diabsahkan. Sebab apa? Semua undang-undang kena pergi tanya non-Muslim. Kita nak buat undang-undang pun, amendment, kita akan masuk parlimen. Dalam parlimen kita tahu Hindu, ada Kristian, ada Bahai, ada macam-macam. Macam mana kita nak absahkan Islam? Kita terpaksa tanya orang ni, kan? Jadi mustahil dia akan setuju. Jadi bagi saya sistem pemerintahan negara ini kena ada sedikit rombakan untuk memastikan bahawa Islam tidak lagi dicabar sebagaimana yang berlaku sebelum-sebelum ini dan juga yang akan datang. So itu pandangan saya.